Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatan wa salaman daiman ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Antara perkara yang dititik beratkan oleh Islam ialah amalan bersedekah. Islam menggalakkan umatnya bersedekah, menginfakkan harta, menggunakan harta untuk mendapatkan pahala, menggunakan harta untuk buat kebajikan. Dan sedekah ni berbagai-bagai jenis. Ada yang dikatakan wakaf, sedekah kepada seseorang yang bernasib malang, sedekah kerana nak menghidupkan, mengimarahkan surau masjid dan sebagainya. Sedekah yang berlanjutan pahalanya antaranya boleh didapati dari hasil tanaman. Islam menggalakkan bercocok tanam kerana bukan sahaja mendatangkan hasil, bahkan kalau hasil tanamannya itu diambil, dicuri oleh manusia, ataupun dimakan oleh binatang ternak, ataupun dimakan oleh binatang liar, hatta dimakan oleh burung dan tikus sekalipun, maka dia akan mendapat pahala. Selagi pokok-pokok dan pohon-pohon tanaman itu masih wujud, masih boleh diambil manfaat, maka selagi itulah orang yang bertanam tadi mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrithu rasan aw yadhra'u zar'an wa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Rawahul Bukhari. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mana-mana orang Islam yang bercocok tanam, sama ada dengan menanam anak pokok atau menyemar biji benih, lalu sebahagian dari hasilnya dimakan oleh burung, ataupun dicuri oleh manusia, ataupun dimakan oleh binatang ternak dan juga binatang liar, kesemua itu menjadi sedekah baginya. Walaupun petani itu rugi sebab pokok dia dimakan oleh ulat, mungkin rugi kerana dimakan oleh binatang, tetapi kerugian itu sebenarnya tertulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun petani dia boleh bertindak untuk mengatasi haiwan perosok ini dengan dia menyembur racun dan sebagainya, tetapi apa yang dimakan oleh binatang itu tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi pahala sedekah. Jadi itu salah satu daripada pahala sedekah yang diperolehi oleh manusia. Banyak lagi amalan-amalan lain yang diberi pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah ni kadang-kadang diberi dalam keadaan kita tak suka orang lain tahu. Cukup kita dengan Tuhan, kita rahsiakan.
Dan kadang-kadang kita sedekah secara terang-terangan. Orang nampak, orang tahu kita yang beri sumbangan, kita yang bersedekah. Jadi antara dua ni, manakah sedekah yang lebih afdal? Adakah afdal kita rahsiakan sebagaimana disebut, tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu, ataupun kita sedekah secara terbuka, supaya dia menjadi ikutan kepada orang lain. Menurut keterangan Al-Quran, bahawa sedekah yang diberikan dengan terang-terangan adalah lebih baik, kerana menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Tetapi kalau diberi secara rahsia, maka demikian jugalah baik. Menurut penjelasan ulama rahimahullah, kalau sedekah itu sedekah wajib, yakni zakat, zakat harta, lebih afdal diberikan dengan terang-terangan. Sebaliknya kalau sedekah itu sedekah sunat, termasuklah derma, sumbangan, maka ia lebih afdal ia diberikan secara rahsia, orang tak tahu, orang tak nampak kita beri. Kerana demikian itu lebih selamat dari dihinggapi oleh perasaan riak. Dan pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila satu rombongan dari kabilah Mudar, dia mari untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pakaiannya, pakaian yang uzur, dan nampak muka ni muka orang susah. Nabi pun susah hati tengok tetamu dia. Kemudian Nabi layan tetamu itu. Nabi bangun, Nabi berucap, mengalu-alukan kedatangan itu. Dan ada seorang di kalangan sahabat tu yang faham perasaan Nabi. Lalu dia beri sumbangan pakaian dia, dan diberi makanan. Sebenarnya dia seorang petani, dia singgah semayang, kemudian ditukar pakaian semayang dia dengan pakaian untuk diguna tempat dia kerja. Pakaian yang dipakai untuk semayang tu pakaian yang agak baik, dia lipat dan diberi. Dia kata, wahai Rasulullah, saya jadikan pakaian ini untuk tetamu saya, dan ini makanan ini untuk tetamu saya. Kemudian bila dia buat begitu, orang lain pun ada yang balik ke rumah, ambil apa yang boleh diberikan sedekah. Maka akhirnya di sana ada satu timbung pakaian dan ada satu longgok makanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan contoh yang baik, dan contoh yang baik itu ditiru, diikuti oleh orang lain, maka dia akan dapat pahala. Kerana dia telah menunjukkan contoh yang baik, dan kebaikan itu ditiru oleh orang. Setiap kali orang buat kebaikan itu, dia juga mendapat pahala. Jadi masing-masing ada kelebihan. Kita sedekah secara bersembunyi ataupun bersedekah secara terang-terangan dengan nawaitu untuk menjadi contoh. Bukan nak menunjukkan bahawa kita adalah orang yang bersedekah, nak menunjukkan bahawa kita ni orang yang baik. Bukan kita nak menunjuk kita ni orang yang murah hati, tetapi kita buat dengan harapan ada orang lain yang akan sama-sama melakukan kebaikan sebagaimana kita buat kebaikan. Kelebihan sedekah yang dirahsiakan itu diterangkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Antara lain bermaksud sedekah sunat yang diberikan secara rahsia lebih afdal daripada yang diberikan secara terang-terangan dengan 70 kali ganda. Dan sedekah wajib yang diberikan dengan terang-terangan itu lebih afdal dari diberikan secara rahsia dengan 25 kali ganda. Demikian juga halnya pada segala jenis amalan
yang difardu dan disunatkan. Jadi amalan fardu kalau kita buat dan ditengok oleh orang tidak mengapa. Banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan tentang kelebihan sedekah yang diberikan secara rahsia. Di antaranya hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nabi kata ada 7 golongan manusia yang mendapat bayangan aras, yang dapat berteduh di bawah bayangan aras ketika tidak ada tempat untuk berteduh. Ketika manusia dihimpunkan di mahsyar, berada di mahsyar dalam keadaan serba payah, tidak ada tempat untuk dia melindungkan diri daripada panas matahari kecuali di bawah bayangan aras, dan hanya golongan yang tertentu sahaja yang layak berada di bawah bayangan aras ini. Antara Nabi sebut 7 golongan, antaranya Nabi sebut seorang pemimpin, yang adil, imamul adil, pemimpin yang adil, yang soleh, yang berlaku baik kepada rakyat dia, kepada orang bawah dia, yang sentiasa membimbing orang di sekeliling dia supaya taat dan bertakwa kepada Allah. Kemudian orang yang mengekali berulang-alik ke masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang berulang-alik ke masjid kerana menunaikan sembahyang jemaah, kerana menunaikan sembahyang jemaah di mari subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, berulang-alik seolah-olah hati dia terikat dengan masjid. Kemudian Nabi sebut asyabun nasa'a fi ibadatillah. Antaranya lah pemuda, anak muda yang meningkat dewasa dalam keadaan bertakwa taat kepada Allah. Dari zaman muda dia menjadi seorang dewasa dalam keadaan tak buat dosa besar. Dia berpegang teguh dengan agama. Maka pemuda yang seperti ini diberi kelebihan oleh Allah, dapat berada di bawah bayangan aras. Kemudian Nabi sebut wa rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa yatafarraqa alaihi. Orang yang berkasih sayang, dia kasih kepada saudara dia, dia kasih kepada kawan dia kerana Allah, kerana dia kawan, maka dia kasih kerana Allah suruh kasih kepada sesama Islam. Dia berlaku baik. Kalau dia bertemu pun dia bincang benda yang baik, bukan bincang untuk buat maksiat. Kalau dia berpisah, bukan sebab dia bergaduh, bukan sebab dia kelahi, tetapi kerana urusan masing-masing. Berpisahlah dia, tak bertemu kerana yang seorang pindah di tempat yang lain, maka tidak lagi dia bertemu sebagaimana biasa. Ini orang yang persahabatan yang dibina di atas kasih sayang kerana Allah, juga mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'at imra'atu zatu mansibin wa jamalin faqala akhafullah. Lelaki yang digoda oleh seorang perempuan yang cantik, yang jelita, yang mempunyai kedudukan, digoda untuk melakukan zina. Lalu dia tolak, dia kata aku takut pada Allah. Maka lelaki ini yang memelihara maruah dia, dia mendapat kelebihan yang besar. Dia juga termasuk di kalangan orang yang diberi kelebihan untuk berada di bawah bayangan aras. Kemudian Nabi sebut
wa rajulun khalian zakarallahu khalian fafadat ainahu. Lelaki termasuk juga perempuan yang duduk seorang-seorang bertaubat, mengadu kepada Allah, banyaknya kesilapan dia, banyaknya kesalahan dia, banyaknya dosa dia. Dia bertaubat, mohon keampunan dengan Allah sehingga meneleh air mata dia. Maka orang seperti ini juga akan berada di bawah bayangan aras. Kemudian Nabi sebut wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa'aha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqa yamin. Orang yang bersedekah dan dia tak suka sedekah dia diheboh-hebohkan oleh orang. Dia cuba merahsiakan. Nabi buat bandingan perumpamaannya, kalau tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu apa yang diberi oleh tangan kanan, walaupun jarak tangan kanan tangan kiri dekat je. Maknanya dia tak suka sumbangan dia, kebaikan dia diheboh-hebohkan oleh orang. Di zaman Nabi SAW ada orang yang seperti ini. Siang hari dia dengar orang, perbualan orang, siapa yang dikatakan susah, di mana adanya anak yatim, di mana adanya orang-orang yang lapar. Di waktu malam dia akan fikir barang, dia buh barang, makanan adalah guning, dia fikir dia kata. Zaman dulu tak ada lapu sebagaimana sekarang. Dia sapa di rumah tu dia beri salam. Bila tuan rumah buka pintu, dia kata ni ada barang sedekah untukmu. Dia pun balik. Begitulah selalu dia buat. Dan orang pun tak tahu siapa yang beri. Sehinggalah dia mati. Bila dia mati, masa nak diuruskan jenazah, dia orang tengok ada macam kudis, ada macam melecuh di bau dia. Orang tanya kenapa jadi begini. Lalu keluarga dia kata, dia ni lah masa dia hidup, dia selalu bawa barang-barang untuk disedekahkan dan dia tak suka diketahui oleh orang. Masa dia mati baru orang tahu. Rupanya dia yang selalu menagihkan makanan kepada orang-orang yang memerlukan. Seterusnya, itu dah antara kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW. Orang yang sedekah, yang dia tak suka orang hebohkan pemberian dia. Sedekah ni banyak kelebihan. Bukan saja dia mendatangkan pahala, tetapi dia juga menghapuskan dosa. Sebagaimana disebut, Nabi kata, ya Muaz, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Muaz, adakah awak suka? Awak ingin tahu kalau saya beritahu kepada awak pintu kebajikan? Lalu Muaz kata, bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, bila tahu pada saya apa itu pintu kebajikan. Lalu Nabi kata, ya Muaz, as-sawmu junnah. Wahai Muaz, puasa dia menjadi perisai. Puasa menjadi penyelamat. Bila seseorang tu berpuasa, dalam keadaan dia berpuasa, dia letih, dia tak akan buat maksiat. Bila dia sedar dia puasa kerana Allah, mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan pahala daripada Allah, maka dia tak tergamak nak buat maksiat. Dia puasa menyelamatkan dia. Dan di akhirat, dengan sebab puasa itu menyelamatkan dia dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut, siapa yang puasa sehari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jauhkan dia daripada neraka selama 70 tahun. Maknanya dia ni akan selamat daripada neraka. Seterusnya, Nabi kata, ya Muaz, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'un nar. Wahai Muaz, selain pada puasa,
aku nak beritahu padamu, pintu kebajikan itu ialah sedekah. Sedekah. Sedekah ini bukan sahaja mendatangkan pahala, tetapi sedekah juga menghapuskan dosa. Dosa yang ada pada seseorang itu dihapuskan oleh Allah dengan sebab-sebab tertentu. Ada dosa dihapuskan dengan sebab wuduk. Kita ambil air sembahyang, maka dosa itu gugur bersama gugurnya air sembahyang ke bumi. Dan ada dosa Tuhan hapus dosa itu dengan sebab kita sembahyang, dengan sebab kita menghadiri Jumaat, bayar Jumaat. Ada dosa Tuhan hapus dengan sebab kita puasa Ramadan, sebagaimana disebut dalam satu hadis, as-salawatu ila as-salawati wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratu ma bainahun. Nabi kata jarak antara dua sembahyang. Kita sembahyang maghrib, lepas maghrib isyak, lepas isyak subuh. Jadi jarak antara maghrib dengan isyak. Dengan sebab kita sembahyang isyak, sebahagian dosanya diampunkan oleh Allah. Begitulah kita sembahyang lain pula, kita sembahyang subuh. Antara isyak dengan subuh, dengan sebab kita sembahyang subuh, sebahagian dosanya diampunkan oleh Allah. Dan begitu jarak antara dua Jumaat. Dan Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya. Bila datangnya Ramadan, kita suka hati sambut Ramadan. Seronok dapat berada bulan Ramadan. Kita menunaikan kewajipan Ramadan. Bukan sahaja kita dapat pahala, tetapi sebahagian dosa kita yang berlaku dalam tempoh setahun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatnya Allah kepada manusia. Berbagai cara Tuhan menghapuskan dosa yang ada pada manusia. Termasuk juga sedekah. Nabi kata wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'un nar. Sedekah dapat menghapuskan kejahatan, menghapuskan dosa, sebagaimana air dia boleh memadamkan api. Itu antara kelebihan sedekah. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, apabila seseorang itu didatangi oleh malakul maut, bila dia tengok malakul maut mari nak ambil nyawa dia, dan malaikat tunjuk tempat yang dia akan duduk selepas dia mati. Lalu orang tu kata, ya Rab, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhan, alangkah baiknya kalau kau tangguh sekejap kematian, berilah peluang padaku untuk aku hidup sekejap lagi. Aku nak sedekah, nak derma, aku nak buat kebajikan dengan harta benda aku ni. Dia tak sebut ibadat lain. Dia sebut nak sedekah, nak buat kebajikan dengan harta. Itu menunjukkan betapa besarnya kedudukan zakat, kedudukan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sedekah ni kadang-kadang hak pasal nak menunjuk satu hal. Kadang-kadang dia mengukir, pemberian dia. Dengan sebab dia tolong orang, orang tu ambil lah barang dia beri, sumbangan dia beri, tapi dia mengukir. Apa-apa juga sedekah dan khairat, kebajikan, hendaklah diberi dengan ikhlas kerana Allah. Kita beri, kita harap Allah yang balas. Allah menerima ibadat itu. Dan hendaklah dijauhi dari segala jua, dari segala yang merosakkan amalan sedekah itu. Antaranya riak, nak menunjuk ke orang. Kemudian mengukit-ngukit apa yang telah kita beri, ataupun kita menyakiti hati penerima dengan berbagai-bagai cara, dengan perkataan, dengan perbuatan. Tentang kita yang pernah beri dia, pernah tolong dia, kita ukit, kita menyakitkan hati dia, kita memalukan dia, mengaibkan dia. Ini adalah perkara-perkara buruk di sebalik sumbangan dan kebajikan yang kita buat.
Dan perkara ini disebut dalam hadis. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah al-mannan alladhi la yu'ti syai'an illa manna bihi wal munfiqu sil'ah bil halfi wal musbil idharahu. Jadi Nabi sebut sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Abu Dzar. Kata Nabi, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak layang dia. Allah tak bercakap dengan dia. Allah tak beri rahmat pada dia. Di akhirat nanti ada 3 golongan. Antara Nabi sebut, yang pertama Al-Mannan, orang yang suka mengukit-ngukit pemberian. Dia beri sesuatu, tiba sampai masa dia ukit pemberian yang dia beri, batal pahala. Sebab itu Tuhan sebut, la tubtilu sadaqatikum bimanni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan man, mengukit, menyebut-nyebut dan menyakiti hati penerima. Itu satu. Yang kedua, golongan yang kedua, orang yang berjual beli, dia suka bersumpah dengan sumpah bohong. Bila orang tawar barang, dia pun sumpah modal dia tinggi dah, modal dia mahal dah. Padahal tak sumpah tak apa, sumpah palsu. Ini adalah golongan yang menggunakan nama Allah, mempermain-mainkan nama Allah. Kemudian wal musbil idharahu, orang yang sombong. Zaman dulu orang nak tunjuk kekayaan dia, nak tunjuk dia hebat, dia pakai pakaian yang labuh. Dia tinggi 5 kaki, pakai pakaian lebih pada 5-6 kaki. Orang lain payah nak dapatkan kain, nak buat baju. Dia sampai lebih. Itu cara zaman dulu. Nak menunjuk kekayaan dia. Zaman ni kalau orang jauh mari kat kita, pakai kereta mewah, pakai benda-benda yang menampak kehebatan dia. Zaman dulu antaranya dia menunjuk melalui pakaian dia. Sombong. Menunjuk kemegahan dia. Ana Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salafatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati al-mannanu ata'ah wal musbilu idharahu khuyala wa mudminul khamar. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 3 jenis manusia yang Allah tak beri perhatian kepada dia. Allah biarkan dia menderita. Allah tidak mengampuni dosanya. Yang pertama, orang yang suka mengukit-ngukitkan pemberian dia, bantuan dia, sumbangan dia. Sama ada banyak ataupun sikit dia beri, tak kira lah. Tapi dia mengukit, dia menyebut-nyebut. Kadang-kadang orang yang beri dia ditolong tu susah. Sekarang senang, dulu dia susah. Dia ukit, mu dulu kalau aku tak tolong, mu dulu agak aku beri, macam-macam. Mengukit, ungkit pemberian yang dia beri, sumbangan yang dia beri. Apa saja yang dia beri, dia ukit. Nak tunjuk dia ni hebat, nak menghina orang yang menerima, nak memalukan si penerima, menaikkan si penerima. Jadi inilah sifat yang buruk. Sedekah tu, sumbangan tu bagus dah, tetapi dia merosakkan ibadat sedekah yang dia lakukan itu,
dengan cara dia mengukit, menyebut kebaikan dan sumbangan dia. Seterusnya, wal musbilul idzarahu khuyala. Yang kedua Nabi sebut macam hadis tadi juga, orang yang melabur-laburkan pakaian dia. Kadang-kadang ada, kalau orang zaman dulu dia ada orang pegang belakang kain labuh. Dia berjalan nak tunjuk bahawa dia dapat beli kain yang mahal, menandakan dia banyak duit. Sehingga ada orang yang pegang kain yang labuh itu, nak tunjuk dia banyak duit. Khuyala, dia buat keadaan dia ni sombong, akuh, nak menunjukkan dia ni kaya, nak menghina orang lain. Orang lain baju koyak, baju bertapung, dia boleh pakai pakaian yang mahal dengan labuhnya. Kalau dia pakai labuh dengan tidak sombong, itu lain ceritanya. Bagaimana Abu Bakar telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menafikan Abu Bakar ini termasuk daripada golongan khuyala ini. Kemudian Nabi sebut yang ketiga, orang yang tak dilayang oleh Allah, yang dimurka oleh Allah. Wa mudmin khamar, orang yang berterusan meminum arak. Dia meminum arak ataupun dia mengambil benda yang memabukkan, berterusan sehingga mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Maka orang ini juga dibiarkan oleh Allah di akhirat tanpa diberi pertolongan, tidak diselamatkan dia dari huru-hara di mahsyar. Seterusnya, kadang-kadang dalam amalan bersedekah ini kita kena ambil kira apa yang kita beri itu halal atau haram. Kadang-kadang ada orang dia beri dengan benda-benda yang haram, dari sumber yang haram. Di sana ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara ini. Allah tidak menerima sedekah seseorang, sumbangan seseorang, malaikat yang diberi dari harta benda yang halal, dari sumber yang halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, faqala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Allah dia sangat sempurna, Allah sangat hebat. Ia tidak menerima melakukan benda-benda yang baik. Tuhan itu baik, Tuhan itu bagus, Tuhan itu dia suci daripada sifat kekurangan. Maka oleh kerana itu dia tak terima sesuatu melainkan sesuatu itu yang baik, yang halal. Dan sesungguhnya Allah telah perintahkan orang-orang yang beriman sama sebagaimana Allah perintah kepada para rasul. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Tuhan kata ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Tuhan kata wahai rasul-rasul, makanlah lagi benda-benda yang baik lagi halal. Tuhan kata wahai para rasul, hendaklah makan makanan yang baik, yang ada khasiatnya, yang ada manfaatnya, yang tidak memudaratkan badan, yang memberi manfaat pada tubuh badan.
Kemudian wa'malus sholihah, dan beramal soleh. Pilih makanan, makanan yang halal, yang baik. Kemudian beramal dengan amalan soleh. Allah Ta'ala kata, inni bima ta'maluna alim. Aku tahu belaka apa yang membuat. Allah tu maha mengetahui, sama ada yang ada dalam hati manusia ataupun yang disembunyikan, ataupun yang dilakukan secara terang-terangan. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Adalah ayat yang lain Tuhan sebut, wahai orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik. Yang baik itu yang halal, yang ada khasiatnya, yang berzak, yang memberi manfaat pada tubuh badan. Ma razaqnakum, apa yang telah kami kurniakan kepadamu. Dan makanan ini kita naklah memilih makanan yang halal. Kerana salah satu syarat untuk dimakbulkan doa ialah memakan makanan yang halal. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata, kullu lahmin nabata min harami fannaru aula bihi. Mana-mana darah daging yang terjadi daripada makan minum yang haram, maka dia lebih utama daripada dia lebih utama kepada api neraka. Sebab tu kita kena cermat dalam memilih makanan. Pastikan makanan yang kita nak makan itu makanan yang halal, yang ada kebaikan untuk tubuh badan kita, yang tidak memudaratkan kita. Bukan sekadar halal, tetapi dia ada manfaat kepada kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut zaman dulu, thumma dzakara rajula yutilu safar as'asa wa aghbara thumma yamuddu yadahu ila as-sama faqala ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Nabi kata zaman dulu ada orang yang mengembara, yang memusafir jauh perjalanan dia, tiba-tiba berlaku kemalangan, dalam keadaan cemas, dalam keadaan terdesak. Dia berdoa mengadu kepada Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Sedangkan dia makan makanan yang haram, dia minum minuman yang haram, dia penuhkan perut dengan benda yang haram, pakaian dia pakai pakaian yang haram. Maka bagaimana, mana mungkin Allah nak memakbulkan doa dia. Jadi menunjukkan bahawa salah satu syarat untuk dimakbulkan doa, kita kena memelihara makan minum kita. Begitu juga bila kita nak sedekah, untuk sedekah itu diterima oleh Tuhan, mestilah daripada sumber yang halal. Kita sedekah dengan hasil yang halal, barulah kita mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.